Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala rasulihil mustafa wa habibihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang saya kasihi, selamat kita bertemu dalam satu lagi episod berkenaan kisah-kisah Al-Quran. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kesempatan untuk berada dalam bulan Ramadan untuk kita sama-sama mendalami Al-Quran yang mana ia diturunkan pada bulan yang mulia ini. Saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin membawa perhatian kita kepada satu lagi kisah yang ada dalam Al-Quran berkenaan dengan seorang lagi Nabi yang juga merupakan salah seorang daripada Rasul yang digelarkan sebagai Ulul Azmi minar Rusul. Siapa beliau? Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Saudara, Nabi Nuh dikenali sebagai salah seorang daripada 5 orang Ulul Azmi di kalangan para Rasul. Apakah maksud Ulul Azmi? Ulul Azmi bererti Nabi yang memiliki ketabahan dan keazaman yang luar biasa kerana sama ada cabaran yang mereka hadapi itu adalah amat dahsyat atau pelbagai atau mungkin mereka berdakwah dengan mengambil masa yang amat panjang. Dan Nabi Nuh AS merupakan salah seorang Nabi yang mana umurnya adalah merupakan di antara umur yang terpanjang. Dalam satu riwayat, kitab An-Nafahat Al-Makkiyah oleh Syekh Muhammad bin Salih, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahawa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rasul ketika beliau berusia 40 tahun. Dan beliau kemudian tinggal berdakwah di tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Maknanya lebih kurang 950 tahun. Dan tinggal setelah banjir besar, habis selesai selama 60 tahun, sehingga banyaklah jumlah manusia dan mana mereka ini bertibaran di sana sini. Dan ini selari seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di kalangan mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun, maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Saudara, bayangkan ya, kalau kita lihat Nabi Nuh AS telah berdakwah kepada kaumnya selama berapa? 950 tahun, saudara. Kalaulah hari ini saya minta untuk kita lah ya, berusaha mengajak sekumpulan orang yang memang degil sebagai contoh, tidak mahu menyahut seruan kita, undangan kita untuk percaya kepada Allah sebagai contoh, lebih daripada 6 bulan saja atau setahun 2 saja, saya rasa ramai daripada kita dah putus asa dah. Sebab dia kata, sebab hari ini biasa saja saya dengar ada sebahagian daripada kita yang mengatakan, Ustaz, saudara saya ni memang tak ada harapan lah Ustaz punya orang. Dah berapa kali dah kita cakap jangan buat, dia buat juga Ustaz. Memang tak makan zaman lah Ustaz. Saya dah putus asa lah Ustaz. Tak apalah Ustaz, kita kubur masing-masing lah Ustaz. Biarlah dia tanggung sendiri. Saya dah tak nak cakap apa-apa lagi dah. Ini merupakan reaksi yang biasa kita saksikan. Kita manusia, ya kan? Kita juga merasakan hampa. Kita juga merasa frust kadang-kala bila kita telah berusaha untuk mengajak orang kepada kebaikan, tapi ternyata ajakan atau undangan kita itu tidak disahut oleh mereka dengan baik. Saudara, bayangkan Nabi Nuh mengajak keluarga dan kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, percaya kepadanya selama 950 tahun tanpa putus asa. Dan
selepas 950 tahun pun sedikit sahaja, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, sedikit sahaja daripada kaumnya yang mengikuti beliau. Kita lah saudara, kalau agak-agak lah, kita dah dakwah 5 tahun. Yang ada cuma pengikut 10 orang saja. Saya rasa kita pun gantung pen orang kata. Kita pun letak jawatan. Tak nak lagi jadi Nabi lah sebagai contoh. Tapi ini tidak berlaku kepada Nabi Nuh. Ketabahan dan keazaman luar biasa beliau ini berdasarkan keikhlasan dan rahmahnya, yang mana ia telah memberi beliau bekalan semangat untuk terus berjalan selama 950 tahun. Apa yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini, saudara? Pertama, perlunya untuk kita ini mempunyai kesabaran dan ketabahan dalam mendidik, membimbing keluarga dan juga masyarakat. Sebab tidak semua orang akan ingin dengar apa yang ingin kita sampaikan. Tidak semua orang mungkin ingin menuruti apa yang kita ajak mereka. Dan untuk pelbagai sebab. Mungkin kerana mereka belum sedia. Mungkin kerana mereka masih lagi mempunyai cabaran-cabaran tertentu. Atau mungkin mereka mempunyai isu-isu lain yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Yang penting, kita perlu tahu bahawa hidayah bukan terletak pada tangan kita, tapi ia terletak pada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ketentuannya. Tugas kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk membukakan pintu-pintu keimanan, pintu-pintu rahmah, pintu-pintu kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bercakap tentang perlunya kesabaran dan ketabahan dalam mendidik masyarakat atau keluarga, saya pernah bertemu dengan ataupun mengurus satu kes di mana seorang wanita ingin kembali memeluk agama Islam setelah meninggalkan agama ini selama lebih kurang 25 tahun. Beliau telah menjadi pemeluk atau penganut agama lain, meninggalkan Islam selama 25 tahun. Beliau datang dengan ibunya ketika itu ke pejabat saya, dan ibunya telah agak berumur, sekitar mungkin dalam 70-an tahun. Ketika itu, saya tanyakan kepada wanita yang ingin kembali memeluk agama Islam, bagaimana keluarganya, beliau ada anak-anak, beliau ada suami, apakah mereka telah bersedia untuk menerima perubahan beliau. Beliau kata, Ustaz, pada masa ini mungkin anak-anak saya dan bahkan suami saya pun belum lagi dapat menerima keputusan saya. Kerana mungkin ialah ini keputusan yang agak mengejut untuk mereka. Selama 25 tahun saya membesarkan mereka, mereka semua mereka tak tahu saya kecuali saya yang beragama yang lama. Tapi bila saya kata saya nak memeluk agama Islam, dia suatu berita yang amat mengejutkan mereka. Jadi tak mudah untuk mereka terus terima. Bahkan ada anaknya yang kata kalau ibunya buat demikian, dia akan disown ibunya. Berarti dia akan putuskan hubungan dengan ibunya. Jadi saya tanya kepada beliau, wanita tersebut. Saya kata, Puan sedia untuk tetap mengambil keputusan memeluk agama Islam semula sebab Puan mungkin kehilangan hubungan buat sementara waktu dengan anak-anak dan sebagainya. Puan telah bersedia? Beliau kata, saya dah sedia Ustaz, tak apa, insya-Allah. Hati saya dah cekal lah untuk kembali memeluk agama Islam bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau pun melafazkan syahadah dan sebagainya. Alhamdulillah. Sebelum keluar, ketika itu pada saat sedang melafazkan syahadah, ibunya saya perasan mengalirkan tangisan gembira lah saya rasanya. Habis selesai majlis semua, saya pun panggil beliau. Saya bawa beliau ke tepi, saya kata, Makcik, saya nak tanya Makcik satu perkara. Apakah rahsia Makcik sehingga anak Makcik ini yang telah meninggalkan Islam sekian lama, tapi kemudian akhirnya beliau sanggup kembali meskipun beliau menghadapi risiko mungkin terpaksa putus hubungan buat sementara waktu dengan anak-anaknya, atau risiko anak-anaknya terperanjat mungkin, atau terkejut dengan keputusan beliau. Beliau kata gini, Ustaz, selama 25 tahun beliau meninggalkan agama ini, saya tidak pernah
Melayan beliau lain daripada seperti mana saya melayan beliau dan saya belai beliau sebagai seorang anak. Kasih sayang saya sama saja Ustaz untuk dia. Saya yang jaga beliau setelah melahirkan anak-anak. Saya yang mandikan anak-anaknya. Anak-anaknya juga mesra dengan saya. Saya tidak pernah merendah-rendahkan agama lain. Saya juga tidak memperkecilkan kepercayaan suaminya dan sebagainya. Saya hanya menjalankan tugas sebagai seorang nenek dan seorang ibu mencurahkan kasih sayang ke atas mereka selama 25 tahun yang lalu. Sehinggalah akhirnya beliau terbuka hati Ustaz, kemudian nak kembali kepada Islam. Subhanallah. Tuan-tuan, Nabi Nuh 950 tahun. Ibu yang tadi telah menjaga anaknya 25 tahun beliau bersabar. Melayan anaknya, memberikan santunan kebaikan kepada anaknya dan cucu-cucunya, meskipun beliau tahu mereka ini berlainan agama dengan beliau. Dan saya tak dapat bayangkan kehampaan bila anaknya keluar meninggalkan agamanya. Tapi berkat kesabaran, berkat keikhlasan, berkat kejujuran mereka dalam mengajak orang kepada kebaikan, itu yang akhirnya melembutkan hati sebahagian manusia. Kenapa saudara? Sebab kadang-kala kita melihat ada orang mengajak orang, tapi kita tidak rasa terpanggil. Bahkan mungkin kita rasa menyampah kadang-kala. Dengan cara sebagian orang mengundang orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada agama dan sebagainya. Dan ini poin kedua yang ingin saya tekankan dan boleh kita pelajari daripada pendekatan Nabi Nuh AS, iaitu untuk kita jangan merasa sombong atau merasa bahawa diri ini lebih baik bila kita mengajak orang lain kepada kebaikan. Sebab saudara, bila kita mempunyai dalam diri kita, dalam hati kita, perasaan sombong walaupun sebesar zarrah atom pun, maka Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis bahawa orang yang mempunyai kesombongan dalam hatinya, maka beliau ini tidak akan masuk syurga walaupun kesombongannya sedikit saja. Wal'iyadzubillah min dhalik. Dan kita sekarang berada dalam bulan Ramadan. Bulan yang mana kita cari dan kita cuba untuk meraih padanya kejayaan untuk membuka pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk masuk ke dalamnya. Nah, dalam kita mengajak orang kepada kebaikan, jangan sombong. Kalau bahasa pasarnya, jangan kerek. Sebab bila kita sombong, orang di sekeliling kita akan dapat merasakan kesombongan tersebut. Akan dapat merasakan, orang kata, negativity yang keluar daripada diri kita. Dan bila kita mempunyai perasaan sombong, dia akan terlahir pada bicara kita, pada lisan kita. Dan bila itu berlaku, orang tidak akan mahu mendekatkan diri mereka kepada kita. Sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada Nabi Muhammad SAW berpesan. Allah kata, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Yang bermaksud, dan seandainya kamu ini wahai Nabi Muhammad SAW dan juga pengikut-pengikutnya faddan ghalidhal qalbi, orang yang kasar, orang yang hatinya keras, orang yang berbahasa kesat, nescaya lan faddu min hawlik, mereka akan lari daripada kamu wahai Nabi Muhammad SAW. Saudara, Nabi Nuh AS tidak pernah mendoakan kehancuran untuk untuk kaumnya. Sehinggalah selepas 950 tahun berdoa, akhirnya Nabi Nuh kata, la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, janganlah kau tinggalkan di atas muka bumi ini satu rumah pun yang padanya ada orang yang ingkar kepada Musa. Ini merupakan kehampaan seorang Nabi setelah berdakwah 950 tahun. Kita mungkin baru ajak orang untuk menuju kebaikan selama 95 hari. Ataupun mungkin 90 lebih hari ataupun lebih sikit. Jangan putus asa saudara. Itu adalah syarat pertama. Kedua, jangan sombong dan merasakan diri lebih baik. Kerana akhirnya kita tidak mahu dalam usaha kita untuk mengajak orang kepada syurga, kita pula yang
terperosok ataupun kita pula yang tersungkur di pintu syurga Allah Subhanahu wa taala kerana kesombongan kita. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita satu doa dalam Al-Quranul Karim yang mana dia terdapat pada surah Ali Imran ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala firman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Rabbana la tuzigh qulubana. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, janganlah engkau pisungkan hati-hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau mengurniakan petunjuk kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada kami rahmat di sisimu, innaka antal wahhab, kerana sesungguhnya engkau adalah maha pemberi kurnia dan kebaikan. Saudara, perlu kita ingat selalu bahawa dalam kita ini mengajak orang kepada kebaikan, kita perlu lihat mereka seolah-olah partner kita dalam kita menuju kepada kebaikan. Dan bukan orang bawahan. Sebab bila kita melihat mereka sebagai partner, kita akan mendorong mereka bersama-sama dengan kita. Dan kita mungkin juga dalam usaha kita ini menuju kepada kebaikan, kita yang mengajak pun ada kadang-kala perlu diajak oleh orang, perlu diberikan semangat oleh orang yang lain. Maka, dan dalam kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu saya berpesan kepada muslimin dan muslimat, ambil pace yang sesuai, pada kadar yang sesuai. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu banyak, sebab mungkin kita akan melalui apa yang saya istilahkan sebagai spiritual burnout. Maknanya kita sendiri merasa penat dan lelah. Saya berikan contoh. Saya telah bertemu dengan beberapa individu dan saya telah melihat sendiri beberapa individu di kalangan masyarakat kita. Sebagai contoh ya, mereka ini baru dibukakan pintu hati mereka untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa. Orang tu tiba-tiba rasa lebih rajin nak solat, lebih ingin nak tahu tentang agama, lebih ingin tahu dan membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hidayah yang amat dihargai. Kita tidak nafikan dia suatu perkara yang amat-amat kita harapkan untuk diri kita dan keluarga kita. Cuma saja saudara, kadang-kala bila kita baru-baru mendapat keazaman untuk kita lebih beragama, kita mungkin mempunyai semangat yang juga luar biasa. Jadi kita pun membuat perubahan yang luar biasa pada kehidupan kita. Kita putuskan hubungan dengan keluarga sebagai contoh, sebab kita kata, keluarga saya ni dia tak berapa beragama sangat. Kalau saya duduk dengan mereka ramai-ramai, takut saya nanti tak dapat jadi orang lebih baik sebagai contoh. Atau mungkin saya tahu ada orang yang bila hidup nak menjadi lebih beragama, istilahnya berhijrah, TV di rumah dibuang habis. Ya kan? Dia nak anak-anaknya semua tak nak lagi merasakan keduniaan ini. Ibu-ibu dan bapa-bapa, kita perlu tahu yang dibukakan pintu hatinya pada ketika itu adalah kita. Mungkin anak-anak kita, pasangan kita belum bersedia. Sebab itu Nabi SAW pernah berpesan bahawa inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah satu yang mudah. Walai yushadda dina ahadun, dan tidaklah seseorang itu menyulit-nyulitkan agama illa ghalabah, kecuali akhirnya agama itu akan menewaskan beliau. Sebagai contoh ya, orang ni baru semangat tahu tentang salat tahajud. Jadi Ramadan ni dia kata, Ustaz, saya nak buat tiap-tiap malam 40 rakaat tahajud sebagai contoh. Tambah lepas tarawih 20 rakaat, Ustaz. Saya rasa bersalah selama ni saya tak solat sangat betul, Ustaz. Jadi tahun ni memang saya berazam. Alhamdulillah. Kita tahu tentang cerita para awliya yang mana mereka ini malamnya dipenuhi, dihidupkan dengan ibadah yang banyak, khususnya di bulan Ramadan. Cuma orang ini baru bermula. Bila bermula, staminanya belum banyak sangat. Dan bila staminanya tidak banyak sangat, dia buat 40 rakaat malam tu, besok subuh tinggal. Bangun-bangun pukul 8.
ketika itu prioritinya dah salah. Sebab kita mengutamakan yang sunnah sehingga menyebabkan kita meninggalkan yang wajib. Itu salah. Yang betul adalah kita mengutamakan yang wajib dan kemudian barulah kita tambah dan kita perkukuhkan dengan sunnah yang datang selepas itu. Jadi saudara, Ramadan ini kalau kita baru mendapat hidayah, terbuka hati untuk lebih beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tenang-tenang. Kita tingkatkan sedikit demi sedikit ibadah kita. Kita buat perubahan bertingkat-tingkat dalam kehidupan kita supaya perjalanan kita dalam menjadi seorang Muslim yang lebih baik ini, kita tidak tewas di tengah perjalanan. Sebab pernah saja berlaku dan saya telah lihat orang yang pada awal-awalnya begitu semangat nak beragama, membuat pelbagai perubahan, tapi selepas lebih kurang 5 tahun, 6 tahun, kemudian mereka relapse, kembali kepada kehidupan yang lama. Ini namanya orang yang telah menderita spiritual burnout. Kerohaniannya habis di tengah jalan, tewas. Seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW tadi. Dan sebab itu, pertama, banyak-banyakkan kita berdoa. Doa yang tadi saya ajarkan dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-8. Ada juga pesan Nabi SAW. Amalan yang boleh kita hidupkan di bulan Ramadan ini, contohnya dengan kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca sebanyak 100 kali setiap hari. Dan barang siapa yang membaca demikian 100 kali setiap hari, Nabi SAW menyebutkan bahawa beliau ini akan diampunkan atau dihapuskan 100 noda dan dosa, akan ditambahkan 100 pahala ganjaran kebaikan dan kemudian akan dijauhkan daripada hasutan syaitan. Mudah-mudahan dengan amalan demikian kita dapat menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang lebih kukuh, Ramadan yang mana padanya kita dapat melaksanakan kehidupan beragama dengan lebih tenang, dengan lebih yakin di rumah-rumah kita, bersama dengan keluarga kita, dan pada masa yang sama kita dapat mengajak keluarga kita ke arah kebaikan yang lebih. Meskipun ada di kalangan keluarga kita yang mungkin belum lagi terbuka hati mereka, kita doakan mereka. Mudah-mudahan berkat doa kita di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati mereka, Allah menembukkan hati mereka, sehinggalah akhirnya mereka akan kemudian kembali dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.